Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita jumpa lagi untuk saya buat sedikit lagi perkongsian tentang kita tak sambung topik sebelum ni tentang solat hajat. Tapi hari ni saya just nak ajak kita sama-sama untuk merenung dan muhasabah diri tentang apa yang berlaku sekarang ni. Macam umum kita tahu sekarang ni negara kita sedang diuji dengan penyakit dengan tersebarnya wabak COVID-19 ataupun coronavirus. Bagi saya ini apa yang saya cuba untuk pandang positif apa yang telah terjadi. Mungkin dengan perkongsian saya hari ini, saya harap kita semua dapat bersabar, dapat menghadapi ujian ni dengan jayanya, dan kita sebagai hamba Allah kena yakin dengan takdir lah. Yang pertama sekali saya nak zahirkan rasa bersyukur yang sangat-sangat tinggi kepada Allah sebab sebenarnya sebelum perintah PKP tu diumumkan, saya dah memang minggu tu memang berjanji untuk balik rumah pun, untuk balik ke kampung sebab keadaan rumah tengah renovate. So banyak kerja-kerja yang kita kena buat lah, kena ubah perabot, kena alih. So saya tak tergamak nak melepaskan benda tu pada orang tua saya. So memang bercadang untuk balik pun sebenarnya minggu tu, kebetulan untuk cuti sekolah kan. Dan selalunya saya balik dengan kakak. So memang dia pun nak hantar dia nak ambil anak dia semua balik KL. Tapi unfortunately perintah berkurung tu bukan berkurung lah, perintah kawalan pergerakan tu dikuatkuasakan. And then hari pertama diumumkan perintah berkurung tu lah hari di mana saya decide untuk balik dan menjadi rakyat yang derhaka. Actually sebenarnya kat sini saya just nak bukan nak counter, nak tutup salah ke apa, tak. Cuma bagi orang-orang kat luar sana, kadang-kadang kita kena faham kenapa orang buat itu dan ini. Kita kena sentiasa bila kita nak menyalahkan orang, kita kena tahu ada orang memang layak untuk disalahkan. Ada orang macam dia punyai sebab yang kukuh kenapa dia buat macam tu. So macam everything yang berlaku kita tak boleh blame orang 100%. Macam saya memang saya ada alasan kenapa saya nak balik sebenarnya. And then masa tu juga ada sedikit saya mengalami sedikit gangguan perasaan lah, orang kata. So saya need support, especially from my family lah. Even though macam masalah yang saya hadapi tu orang tak tahu pun, family saya tak tahu pun. Tapi saya cuba untuk cari ruang di mana saya tak nak fikir masalah saya. Saya rasa ada benda lebih penting saya nak fokus. Jadi yang penting dalam hidup saya adalah family lah. So it's time me to bonding dengan family. Dan saya tak sangka dengan keputusan saya hari tu untuk balik ke kampung sebenarnya mendatangkan banyak sangat hikmah. Macam sekarang ni kita dah tahu macam dilanjutkan lagi kan PKP. So kalau saya lah dekat KL sekarang ni, saya tak tahu saya buat apa. Saya tak tahu, mungkin saya lebih stres, mungkin saya struggle untuk hidup hari demi hari. So macam alhamdulillah lah, kat sini saya boleh semangat. Saya macam everything yang berlaku tu kehendak Allah, itu takdir Allah. Saya tak nak cerita masalah saya. Yang pertama sekali saya bersyukur. Dan yang kedua, saya nak kita semua jangan putus berdoa supaya wabak ni segera hilang, supaya negara kita cepat pulih, supaya semua orang boleh buat aktiviti macam biasa yang kita biasa lakukan. And then yang ketiga, kita pandang positif. Kenapa jadinya benda macam ni? Mungkin kalau kita tengok kan sebelum ni kita banyak merungut, kita banyak macam penat lah pergi kerja, letih lah pergi kerja, tak ada masa lah nak buat ibadah, tak ada masa lah ini, tak ada masa lah itu. Lepas tu banyak benda yang macam kita merungut, kita hari-hari merungut, hari-hari Mondays blues, macam tu, macam hari-hari bila lah nak cuti, hari-hari kita merungut. Jadi cuba kita pandang positif. Kenapa jadinya benda ni? Salah satu sebabnya Allah nak bagi kesempatan. Inilah masanya kau nak buat apa dekat rumah. Kau selama ni banyak merungut, banyak letih lah, penat lah, malas pergi kerja. So Allah bagi cuti lama, Allah bagi masa ni, buatlah apa yang kau nak buat kat rumah. Yang kau rasa macam selalu tak sempat lah nak kemas rumah, tak sempat lah nak tolong ni, tak sempat lah nak berjemaah dengan keluarga, tak sempat nak mengaji, tak sempat nak tadabbur Quran. Masa ni lah cuba ambil satu kertas, senaraikan apa benda yang kita tak sempat nak buat selama ni. Banyak sangat alasan. Bila kita masa ni lah kita nak solat malam, masa ni lah nak tahajud, masa ni lah nak buat perbanyakkan ibadah. Mungkin Allah uji tu kita banyak sangat meminta tanpa sedar. Kita macam saya cakap tadi lah, merungut, banyak semua benda tak sempat, semua benda tak ada masa. Inilah Allah bagi. Dan saya berfikir sejenak, kenapa Allah uji kita. Yang pertama sekali saya fikir Allah nak tunjuk di saat sukar macam ni, kita cari dia ke atau kita abaikan dia. Kita ni hamba,
kita sendiri tahu hamba dengan tuan, kita kena hormat tuan. Macam dulu orang ada orang hamba kan, zaman-zaman Nabi dulu ada hamba. Jadi seorang hamba kena taat pada tuan dia. Apatah lagi Tuhan yang ciptakan kita. Masa sukar ni lah, masa susah ni lah, kita cari dia ke kita abaikan dia, kita tinggalkan lagi, kita still buat benda lara, still buat maksiat, still macam tak peduli apa yang jadi, lantaklah apa covid ke apa ke, dia dah tak kira dah, tak nak juga cari Tuhan. So kat situ kita dah tunjuk kita sebenarnya hamba yang degil, hamba yang sombong, yang kita still berkeras hati, orang kata. So masa inilah kita nak tunjukkan yang kita ni betul-betul hamba dia yang tak ada, apa orang kata, tak ada kudrat, tak ada kekuatan. Pada dia lah kita kembali. Kita ni memang fitrah seorang manusia tu, even dia tak ada agama sekalipun, kalau dia terdampar dekat dalam lautan, tak ada orang boleh tolong dia, masa tu dia tak akan minta tolong orang. Masa tu mesti dia akan cakap, oh God please help me, walaupun dia tak ada agama. Sebab fitrahnya manusia ni, kita perlukan kuasa lain. Kita percaya ada kuasa lain, iaitu kita orang Islam mesti percaya Allah lah yang kita ada. So masa ni lah kita nak minta tolong dengan dia. Jangan sombong, jangan takabur, rasa macam ini semua kebetulan macam tu. Okey, yang kedua, sebenarnya ujian Allah ni untuk memupuk kesabaran, untuk memupuk sifat sabar kita, macam mana kita tangani masalah. Masa ni lah kita tengok semua orang panik, semua orang bila panik pentingkan diri kan, betul tak? Macam contohlah panik buying tu lah, tak cakap lah. Semua orang pergi beli keperluan masing-masing tanpa memikirkan ada orang yang lebih susah, ada orang yang perlukan bantuan, ada yang macam peniaga-peniaga kecil yang bergantung pada kais pagi makan pagi tu, lebih memerlukan bantuan lah orang kata. So dari sesusah-susah manusia, sesenang-senang manusia pun Allah uji masa ni lah sifat sabar. Macam mana kamu sabar, macam mana kita sabar dengan keadaan macam ni. Kita nak terus melawan ke, kita nak ikhtiar ke, atau kita duduk diam berdoa saja. Macam-macam lah. Tapi masa ni lah kita tengok diri kita masing-masing, kita reflect balik macam mana kita tak boleh kerja, tak boleh pergi kerja. So macam risau dengan pendapatan, risau dengan tak ada gaji. So kita kena cermin balik diri kita, macam mana kita tangani masalah ni. Okey, yang ketiga, redha dan sangka baik pada takdir. Kita ada rukun iman, kita percaya pada qada dan qadar. Kalau perkara ni terjadi, apa yang kita nak buat? Kita percaya tak pada takdir Allah? Kita percaya tak sebenarnya dah tertulis dah, Allah dah tulis dah, satu ketika kita akan dilanda wabak ni, apa yang kita akan buat? Apa yang manusia akan buat sebenarnya? Nak percaya ke, ataupun rasa macam still abaikan Allah, still tak nak bertaubat, tak nak redha, rasa macam semua salah. Kita sekarang ni saling menunding jari. Orang ni salahkan orang ni, negara ni salahkan negara ni, salahkan binatang, salahkan haiwan-haiwan eksotik tu. Even mungkin ada betulnya haiwan sebegitu memberi menjadi punca, tapi sebenarnya kita sebenarnya punca dalam diri kita sendiri. Kita dah Allah dah bagi guideline, Allah dah turunkan Quran, apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan, tapi kita still degil nak try ni, dan kemudiannya tak menjaga kebersihan. Mungkin itulah apa yang Allah nak tegur. Allah nak tegur kita. Banyak sangat dah dosa yang kita buat kat muka bumi ni. Macam-macam dah tanda-tanda kiamat yang dah berlaku. So kalau ini pun kita tak sedar lagi, tak tahulah kan sejauh mana kita nak pergi. Kemudian yang keempat, sebab Allah nak angkat darjat. Bila Allah uji sesuatu tu, dia sebenarnya nak angkat darjat kita. Macam periksa lah. Saya pernah dengar ceramah ni, dia cakap ujian Allah ni macam kita ambil periksa. Kenapa kita kena ambil periksa ni? Sebab kita nak melangkah ke alam persekolahan yang lain. Contoh, kenapa kena ambil UPSR? Sebab nak pergi ke sekolah menengah, nak tengok kita punya tahap pencapaian kita tahap mana. Kenapa kita kena ambil ujian-ujian dekat universiti? Sebab kita nak tengok grade mana, pointer berapa, nak turun dekat tahap, nak susun dekat ranking mana. Macam tu lah ujian Allah ni. Kita kena selalu fikir positif je sebenarnya. Allah nak jadikan orang tu lebih baik, dia uji. Dia tak ada kita bukan Nabi, kita yang diangkat pergi langit, Allah sucikan hati kita sebab kita nak jadikan kita Nabi. Tak, kita nak jadi orang yang lebih baik, Allah hantar ujian. Kalau berjaya orang ni hadapi, maknanya berjayalah. Dia menaikkan darjat dia di sisi Allah, insya-Allah. Tak tahu kan, kita tak tahu kecuali Allah. Okey, yang ke 1 2 3 4 5 yang kelima, kita dah lama tak menangis, tak berdoa pada diri, betul tak? Kita terlalu leka dengan dunia ni, kita terlalu enjoy, rasa macam I got everything I want dekat dunia ni, akulah hebat, akulah segalanya, nak apa semua dapat kan. Tak fikir pun siapa yang bagi rezeki, siapa yang bagi kesihatan, siapa yang bagi tubuh badan yang sihat ni. So kita alpa, kita terlalu suka dengan kehidupan kita hari-hari, tanpa kita dah lupa bila masa kita last kita menangis minta merintih pada Allah, ya Allah tolonglah bantu aku, ya Allah aku dalam kesusahan ni, ya Allah tolonglah guide aku setiap hari mana laluan yang betul, tetapkanlah aku dalam Islam. Kita jarang sangat berdoa kan betul. Kalau macam tu kita biasanya sembahyang dekat masjid je, doa-doa lebih-lebih kan. Kalau tak macam doa biasa-biasa je, tak ada rasa macam merintih, merayu pada Allah supaya kita dikeluarkan daripada masalah.
Okay. So datangnya ujian Allah, sebab itulah dia dah rindu sangat dengan kita. Kita kalau rindu dengan orang mesti kita terlalu rindu sangat, kita sampai nangis kan. Kalau macam tak jumpa mak ayah ke dah lama, tak jumpa suami, isteri, mesti kita menangis, kita rasa macam ya Allah rindunya, anak aku rindunya, mak aku, macam tu. Macam itulah juga Allah. Allah yang cipta kita kat dunia ni. Jadi kita berhak memberi cinta dan rindu kita pada dia. So kena dekatkan dirilah dengan Allah. Dan yang terakhir, sebab macam tadi lah, lebih kurang je kita jauh dengan Allah. Kita dah, dunia ni kalau kita terlalu ikutkan sangat, kita mudah lupa. Okay, bila kita seronok sangat, kita mudah lupa daripada mana kita datang, siapa yang, apa tujuan kita kat bumi ni. Sebab terlalu banyak sangat enjoy. So bila kita terlalu suka, yang pertama sekali kita kena hati-hati. Kadang-kadang itu kita buat dosa, Allah tak nampak, Allah nampak. Kita buat dosa, kita rasa orang tak nampak. Kita rasa macam okay, Allah bagi aku rezeki juga, aku tetap kaya, aku tetap ada duit, aku tetap ada pasangan, aku tetap boleh pergi sana sini tanpa, walaupun aku tak semayang, walaupun aku buat maksiat. Tapi sebenarnya kita lupa yang sebenarnya Allah, kita ni berada dalam lingkungan istidraj, di mana kita terus lupa siapa diri kita, apa tugas kita sebagai hamba. Okay. So saya rasa itu sajalah apa yang saya nak share. Harap boleh sedarkan diri sendiri selalu, boleh menjawab pertanyaan mungkin kenapa aku diuji, ataupun lah tentang virus ni. Saya nak kita sama-sama, orang kata, ambil iktibar dan bersabarlah. Mungkin kita tak suka dengan perkataan sabar, tapi sabarlah. Tak ada perkataan lain, memang kita kena bersabar dengan setiap ujian yang menimpa kita. Okay, saya rasa itu sajalah. Nanti kalau ada next topic, saya akan kongsikan lagi. Okay, mana-mana para ilmuwan kat luar sana nak share pun boleh juga. Kalau nak tegur, kalau saya ada salah cakap ke, boleh. Okay, anda free untuk komen di bawah. Okay, Assalamualaikum.